Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bicara soal COVID. Setengah orang dah rasa lemas, jemu, muak dengar. Tetapi kita bercakap soal nyawa manusia, kemanusiaan, derita orang, nak cari nafkah hidup. Ya. Tidak meyakinkan bagi setengah pihak. Hari ini saya paparkan jumlah kematian naik 20% sehingga Oktober ikut angka PDRM. Tahun lalu 188, tahun ini sehingga Oktober 266. Ya, kita memang mesti cari jalan, ikhtiar, hubungi mereka yang kadang sesak, ya, bantu dan cari jalan supaya janganlah menjurus kepada keadaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam reformasi, salam sejahtera kepada semua rakan-rakan di luar sana yang setia dengan program Pentas Rakyat yang kita bawakan langsung daripada Studio Keadilan. Dan tentunya pada malam ini kita akan membahaskan topik yang begitu penting di bawah tajuk tanda pagar bendera putih, Malaysia kian parah. Bersama-sama dengan kita pada malam ini langsung di dalam talian ialah tidak lain tidak bukan YB Rozak Ismail yang merupakan Exco Perumahan dan Kesejahteraan Bandar dan Pembangunan Usahawan Kerajaan Negeri Selangor, di mana beliau juga merupakan Ketua Wanita Keadilan Selangor. Dan ahli panel kita yang kedua, seorang ahli parlimen yang muda, YB Steven Sim Chee Kiong daripada Bukit Bertajam. Dan Alhamdulillah bersama dengan kita juga buat kali pertamanya ialah Datuk Afrin Shauki, penyanyi, pengarah, penerbit dan sekarang ni ahli politik. Boleh Datuk? Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apapun saudara-saudara dan pelayar-pelayar di luar sana boleh terus memberikan soalan dan komen dalam talian terus kepada FB Parti Keadilan Rakyat dan di post masing-masing. Dan tentunya kita akan berwacana selama 1 jam dalam membahaskan tajuk bendera putih ini, kerana kita tahu ini merupakan satu fenomena sekarang ini. Dan ramai orang bertanya apa dia bendera putih. Bendera putih ini tentunya sinonim dalam keadaan peperangan. Kalau kita dalam perang, kita menaikkan bendera putih bermakna kita ingin maklumkan sebagai satu pasukan kita hampir tewas. Jadi tentunya dalam membicarakan jihad kita bersama-sama untuk menyerang COVID-19 ini, kita telah lalui peperangan yang hebat dan yang panjang. Dan hari ini kes, saya percaya kalau mengikut data yang diberikan, mencecah juga hampir 7,000 dengan jumlah 6982 pada hari ini. Dan tentunya kita berhadapan dengan pelbagai cabaran, ya.
antaranya program vaksinasi yang begitu lembab. Kita berdepan dengan kilang-kilang yang masih lagi buka dan menjadi kluster-kluster yang memberikan sumbangan kepada kenaikan kes. Dan pada malam ini juga kita berasa beruntung kerana ada seorang wakil menteri lah di negeri Selangor ataupun Exco di negeri Selangor yang mungkin boleh memberikan penceritaan kepada kita sebenarnya kenapa di Selangor ini kes negeri Selangor tidak pernah turun. Ramai orang petikai apakah kerajaan negeri tidak membuat apa-apa di dalam hal ini. Saya difahamkan besok telah mula PKPD diperketatkan. Jadi Wabi Rozia, kita minta pandangan yang berhormat memulakan bicara pada malam ini untuk menceritakan apa sebenarnya berlaku di negeri Darul Ehsan di sana. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam reformasi kepada semua yang mendengar. Yang saya muliakan Yang Berhormat YB Sam, YB Sim, Dato' Aflin dan semua pendengar yang ada. Mula-mula dah bantai Selangor ni. Tak ada ni. Sebenarnya saya pun sebenarnya bukan sekadar nak menjawab soalan, tapi sebenarnya saya fikir juga benda yang sama ya. Kita dah masuk hampir 1 tahun lebih berdepan dengan masalah pandemik ini. Ya, kita lihat apa yang paling penting isu COVID ini adalah isu di mana kegagalan kita menangani masalah bagaimana kita nak membendung jangkitan ataupun isu rantaian ini yang kita nampak sepatutnya ia telah pun wajar diputuskan, tetapi ianya sebenarnya kita nampak dari hari ke hari sama ada graf kita itu ya semakin menaik ataupun boleh kita katakan tidak ada tanda-tanda yang ianya boleh diputuskan. Kenapa Selangor berdepan dengan masalah yang begitu tinggi? Saya yakin Selangor ni disebabkan semua yang kena maklum ya, kita punya penduduk di Selangor ni hampir 6.6 juta. Tinggi sangat penduduk itu. Itu tidak termasuk penduduk yang bilangan diambil kira bilangan warga negara asing yang datang ke sini bekerja ataupun mereka datang mungkin secara sah ataupun tidak sah. Ya, jadi 6.6 penduduk bersampur dengan beberapa lagi mungkin yang mencecah 7 juta lebih sebenarnya. Tetapi persoalannya, virus COVID ini adalah virus yang kita tak nampak. Kita tak tahu siapa yang kena dan sebagainya. Dengan kepadatan penduduk yang begitu tinggi ini, pastinya cara kita nak mencegahnya, kalau tak nak, bagi kami selaku Kerajaan Selangor, kita merasakan dengan SOP, dengan sekejap arahan begini, arahan begitu, kadang-kadang bagi arahan tanpa ada rujukan awalan dan sebagainya, memang membingungkan kami lah. Ya? Bila kita kata contoh kalau arahannya, okey, PKPP contohnya. Okey, kalau PKPP, kita kata mana SOP-nya? SOP-nya baru nak buat 3 hari lagi baru kita boleh bagi contoh oleh Kerajaan Persekutuan atau MKN. Jadi kita kita punya terlebih dahulu kita punya SOP yang kita anggapkan boleh suit dengan apa yang disebut oleh Kerajaan Persekutuan contohnya. Tetapi malangnya, satu, arahan tidak jelas. Yang kedua, kita merasakan bahawa di antara ada perkara yang diambil kira di dalam pandemik sekarang ini, tempoh sekarang ini, daripada bulan 3 kita dengar, di antara mungkin saya lekut perkataan mungkin di antara boleh memutus rangkaian ini bila boleh katakan hampir mungkin dalam 80% ataupun kalau sebaiknya 100% penduduk di Selangor ini boleh divaksinkan. Ya, kita dijanjikan 4.4% rakyat Selangor bakal mendapat vaksin. Tetapi akhirnya vaksin itu kita tak rasa ianya boleh mencecah angka yang sepatutnya dijanjikan jika pace ini ataupun jika langkah yang diambil yang di sudut sambil nak memvaksin orang, sambil juga nak mengekang, saya nampak ianya akan membuatkan Selangor tidak akan dapat mencapai sasaran yang ada. Sebab itu Datuk YB Sam dan yang lain, kita dapati sebenarnya Selangor committed. Okeylah, tak apalah. Kalau susah sangat nak tunggu daripada Kerajaan Persekutuan, kita insya-Allah ada kewangan yang ada sedikit ni, kita cubalah membeli sendiri ataupun kita telah fikirkan bagaimana untuk membeli sendiri dan kita committed untuk membeli sebanyak 250
2.5 juta dos vaksin. Ya, banyak tu ya untuk membolehkan 1.25 juta orang boleh divaksin. Katalah kerajaan Persekutuan memang boleh buat 4 juta tu. Tambah dengan kerajaan Selangor punya 1.2 dan sebagainya kan. Akhirnya kita mungkin mencecah hampir 58 juta ataupun paling teruk ataupun paling sikit 5 juta. Jadi Selangor sebenarnya bimbang, saya nak sebut. Selangor bimbang ya sebabnya kes yang tertinggi tiap-tiap hari begitu. Tetapi kita panggil ring, rantaian yang terbesarnya yang membuatkan jangkitan ini bukan datangnya daripada orang yang duduk di rumah semata-mata, yang orang kata orang yang keluar ataupun bergerak ini, tetapi sebenarnya ia datang daripada kluster kilang. Itu penting. Ya, 80% daripada kita dengar hari ini, kalau jumlahnya 5 juta pula, katalah 5,000, katalah Selangor contribute 2,000, maknanya 80% daripada 2,000 itu datangnya daripada kluster kilang. Ya, yang kilang. Kilang-kilang Selangor ni negeri maju ke depan. Kita banyak kawasan-kawasan perindustrian. Boleh dikatakan setiap daerah kita ada. Ya, setiap daerah kita ada. Kecuali Sabak Bernam lah tidak ada kawasan perkilangan yang begitu dense, begitu tinggi. Tapi kita merasakan bahawa Selangor telah buat penetapan bahawa di antara langkah pertamanya kalau slow sangat kita beli sendiri. Ya, kita beli sendiri. Kalau beli sendiri, insya-Allah kita yakin kita membantu ya pihak kerajaan, kita tak usah berkira lah sangat, kita bantu bagaimana kita nak mempercepatkan semua kalau seboleh mungkin mendapat vaksin. Sebab sebenarnya kalau kita fikirkan banyak dah usaha yang kita buat, tetapi kalau kita tak buat ring, rantaian, kluster yang tertinggi ini yang kita jab ataupun kita letak vaksin, maka ia akan orang kata macam mencurah air di daun keladi. Ya, dia tidak mendapat impak yang tinggi. Jadi itulah, tapi bila kita dah usaha, kita dah confirm, kita dapat. Ada juga satu masalah kedua iaitu vaksin itu mungkin tidak dapat dilepaskan secara yang kita inginkan. Jadi apa yang saya nak sebut, dalam kita menjadi pemimpin baik di peringkat negeri atau di peringkat persekutuan, saya selaku Esko, saya nak menggesalah dari kerajaan pusat khususnya, jangan mempolitikkan nyawa rakyat. Itu penting ya, jangan mempolitikkan nyawa rakyat. Ada kalanya kita masuk gelanggang, kita berpolitik betul-betul, tetapi ada masanya kita ketepikan dahulu untuk memberikan rakyat kita keutamaan dan akhirnya kita boleh insya-Allah memberikan satu jawapan kepada masalah ini. Jadi besok kita dah mula PKPD ya, tetapi kalau kita tidak boostkan ya, lajukan pemberian vaksin ini, maka ia akan menjadi satu masalah besar. Yang mungkin saya nak sentuh sedikit adalah mereka merasakan Selangor sekarang ini bagaimana kita nak menangani. Jadi dengan cara pertama kita beli vaksin, lepas tu vaksin ini kita bagi pada dua kategori. Pertama, vaksin yang kita bagi percuma kepada mereka yang berisiko tetapi masih lagi menunggu, tidak sampai dapat lagi vaksin ini. Ya, jadi sebab tu kita ada kategori-kategori tambahan. Kalau kita tengokkan kategori penjaja, ramai sekarang ni YB Sam yang sekarang ni menjaja, tetapi dia menjaja dengan tak semestinya semuanya berlesen. Jadi kita kata kita vaksinkan juga mereka yang tidak berlesen ini supaya mereka tidak merisikokan diri mereka. Jadi kita juga bagi kepada mereka yang lama menunggu, contohnya warga emas sampai sekarang, kalau ikutkan kita punya timeline yang dinyatakan bermula pada bulan 5, 6 patutnya selesai. Kita tengok kalau di Selangor ni ramai lagi warga emas yang tidak divaksinkan. Ya, jadi pertama kita letak vaksin itu akan diberi kepada mereka yang kita rasa berisiko tetapi masa menunggu yang paling lama ataupun lambat tu dapat. Dan juga kami sebagai yang frontliner di pusat-pusat khidmat ataupun sukarelawan ini juga diberikan keutamaan, kerana kalau nak tunggu, kategori kami ini tidak masuk dalam kategori mana-mana yang ada. Ya, jadi itu di antara. Yang kedua, ini yang paling besar. Yang kedua, kita mencangkakan daripada insya-Allah bulan ini kita telah mulakan, MB telah umumkan tadi dalam semalam, iaitu 50,000 telah pemula kita vaksinkan untuk kilang-kilang. Ia adalah satu komitmen mereka. Ya, komitmen daripada pihak kilang. Begitu kes yang sama YB. Mereka rasa tunggu tak dapat juga.
walaupun ada dia punya pikas lah dan sebagainya, tetapi mereka lambat mendapat giliran untuk maklum balas sama ada ianya boleh dapat divaksinkan pekerja-pekerja dengan lebih cepat atau lambat. Jadi kita ada satu jawatankuasa yang menangani komuniti, vaksin komuniti, dan kedua jawatankuasa yang menangani vaksin untuk pekerja-pekerja kilang. InsyaAllah kita cuba sesegera yang mungkin, tetapi kena ingat Selangor ini terhad dia punya keuangannya, terhad resourcesnya, tapi insyaAllah kami jangkakan 1.25 juta dos ini bakal kita completekan dalam masa 3 bulan ini insyaAllah. Jadi sasaran utama ni adalah kepada kilang-kilang yang memerlukan sangat-sangat supaya mereka boleh beroperasi, dan kilang-kilang yang essential ini patut diberikan keutamaan kalau dibandingkan dengan yang lain. Apa persoalan besarnya? Soalan besarnya kita teraba-raba. Kita teraba-raba. Kita tidak dibekalkan dengan data yang betul, kita tak tahu kilang mana ataupun kita tak tahu kilang atau pihak mana yang dah dapat terlebih dahulu. Perkongsian data ini yang menyebabkan kami dalam kebingungan kadang-kadang. Kita nak bantu, katalah orang nak membantu, tetapi nak bantu ni pada siapa? Kepada macam mana? Semua persoalan ini tidak dijawab ataupun lambat dijawab oleh pihak kerajaan persekutuan. Tapi soalan besarnya perkongsian, transparansi, data itu sepatutnya kita pastikan boleh kita gemblengkan bersama, ataupun kita menafaatkan bersama. Akhirnya herd immunity yang kita nak capai itu kita boleh rangka bersama dengan dua strategi, sama ada daripada persekutuan ataupun daripada kerajaan negeri. Itu respon saya untuk awal, insyaAllah. Baik, terima kasih Romat. Panjang lebar, dan saya percaya pelayar-pelayar kita di luar sana, rakyat di luar sana dapat memahami sedikit sebanyak usaha yang bersungguh-sungguh dilakukan oleh kerajaan negeri Selangor. Dan tentunya kita berasa kesal kerana ada juga pihak yang cuba bermain politik di dalam hal pemberian vaksin ini. Jadi kita katakan kepada mereka, hentikan, kerana rakyat sudah mengangkat bendera putih. Jadi saya nak tanya kepada YB Steven Sim, apa khabar Uncle Asun? Okey Uncle Asun. Saya tengok usaha yang baik, ikhtiar yang baik daripada Yang Berhormat, kerana kita tahu sebagai ahli parlimen, kita rasa gembira ini sebab menteri yang jaga hal parlimen telah maklumkan minggu depan difahamkan kabinet akan buat keputusan untuk tetapkan tarikh parlimen yang amat ditakuti oleh Perdana Menteri. Saya pun tak faham kenapa, tapi sebelum saya nak tanya kepada YB, saya nak kongsi dengan rakan-rakan di luar sana berita 2 hari lepas ada kes di Ampang, seorang lelaki kibar bendera putih tanda protes terhadap ahli parlimen Ampang kerana katanya dia protes terhadap kegagalan ahli parlimen Ampang untuk membela nasib dia, dan menjadi berita di salah satu berita utama negara. Saya nak tanya kepada YB Steven Sim, ada orang tanya, buat apa nak buka parlimen? Baik fokus bantu rakyat di kawasan. Jawapan YB, silakan. Terima kasih YB Sam dan juga rakan-rakan panelis yang lain. Terima kasih dan juga selamat petang, selamat malam kepada para penonton forum kita hari ini. Sebenarnya saya rasa Exco ni, kabinet ni dia memang kabinet yang suka menangguh. Nak buat PKP, nak announce bantuan, semua pun dia nak tangguh. Yang di-Pertuan Agong, Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong dah pun bertitah berkali-kali supaya parlimen dibuka. Tapi hari ini baru dia kata minggu depan baru meeting. Itulah yang kita lihat dengan kabinet ini, dan ini yang terjadi dengan apa yang kita kata kempen bendera putih. Bantuan tertangguh, sumber-sumber peruntukan tertangguh, dasar-dasar yang mementingkan rakyat semua tertangguh, menyebabkan rakyat merasa terdesak sehingga terpaksa mengibar bendera putih. Dan itu mungkin kita cerita kemudian. Berkaitan dengan soalan mengapa parlimen perlu dibuka, saya rasa benda ini amat jelas lah. Kita sebuah negara demokrasi berparlimen. Kalau sebuah negara demokrasi berparlimen, parlimen tak berfungsi, maka ini bukan negara demokrasi berparlimen. Itu satu. Keduanya,
ahli parlimen ialah wakil rakyat. Kita mewakili suara rakyat pergi ke Dewan untuk membangkitkan isu-isu berkaitan dengan rakyat. Sekarang parlimen tak dapat buka. Suara rakyat tak dapat didengar oleh kerajaan. Kalau dengar pun dia tak endah. Itulah mungkin antara sebabnya sekarang kena bagi bendera putih. Sebab tempat yang sepatutnya suara rakyat diketengahkan, dibangkitkan, dilaungkan, dah tutup berapa bulan parlimen. Dan jangan kita lupa YB Sam. YB Sam antara orang yang lantang bila berada di parlimen. Di sidang-sidang parlimen yang lepas, terutamanya tahun lalu, kita telah membangkitkan pelbagai isu, termasuklah meminta moratorium, meminta sinar, sejahtera dan sebagainya. Kalau ahli parlimen dari Perbaisan Pembangkang, dari PH, tidak bersuara membangkitkan isu-isu ini, maka kerajaan dia akan buat tak tahu. Jadi di parlimen lah berlakunya pertukaran pendapat dan idea. Kerajaan selalu kata jangan berpolitik, jangan mempolitikkan isu rakyat, jangan mempolitikkan pengurusan COVID. Jadi kita bawa ke parlimen, kita bincang baik-baik apa yang kurang di pihak kerajaan, apa yang kita ada idea yang baru, kita tambah baikkan kerja-kerja usaha kerajaan. Nah, itulah fungsi parlimen. Dan apabila parlimen tak dapat dibuka, banyak soalan tak boleh ditanya. Contohnya soalan tadi YB Roziah pun kata tentang vaksinisasi. Bukan saja di Selangor, di Pulau Pinang, malah di seluruh negara. Kita dah dijanjikan vaksin. Saya dah bertemu dengan Menteri Vaksin 2 kali. Ya, kadang-kadang sebenarnya saya tidak cemburukan tugas beliau. Memang beliau telah menggalas satu surat tugas yang amat berat. Ya, tapi dah jadi menteri, dah jadi kerajaan, itulah hakikatnya. Dia kata vaksin akan datang, tapi kita lihat ditangguh sebulan demi sebulan. Itu kata bulan 5, tangguh bulan 6, sekarang bulan 6, tangguh bulan 7. Tak tahu lagi bulan 7 akan sampai atau tidak bekalan vaksin tambahan. Jadi kita nak tanya di parlimen, sebenarnya apabila para ahli parlimen, wakil rakyat, termasuk wakil rakyat, bukan saja untuk wakil rakyat pembangkang parlimen ni YB Sam. Parlimen ini untuk semua wakil rakyat, daripada kerajaan. Dan ada kala wakil rakyat daripada kerajaan, contohnya parti-parti kerajaan, UMNO, Bersatu, kadang-kadang mereka membangkitkan juga isu-isu berkenaan dengan rakyat di kawasan mereka di parlimen untuk diselesaikan. Jadi apabila tidak ada platform ataupun ruang ini, maka banyak soalan tak dapat ditanya. Mengapa vaksinasi lambat? Ya, apabila kita tanya, mungkin kadang-kadang kita pun pernah duduk di tempat kerajaan dan sekarang kita duduk di tempat pembangkang. Jadi kita tahu, kadang-kadang apabila kita tanya di parlimen, sebenarnya dia memudahcarakan menteri. Ada menteri selalu kata, saya suka apabila pembangkang bangkitkan sesuatu isu sebab benda ini akan memberikan mereka dorongan atau mendesak mereka. Jadi kerja dia menjadi lebih mudah. Dia nak bangkit di kabinet pun lebih mudah sebab dia kata pembangkang dah bersuara di parlimen. Tapi apabila tak ada ruang ini, maka tak ada ruang untuk pandangan yang berbeza. Maka tak ada ruang untuk pandangan-pandangan baru. Nah, itulah yang kita lihat dari tahun lepas sampai sekarang. Orang Penang kata pimai-pimai tangtu. Lockdown, buka, lockdown, buka, lockdown, buka. Tapi kes tetap naik. Kematian sudah meningkat lebih 5,000 orang. Saya ingat lagi lah, kawan kita yang lama tu kata kalau parti PH pemerintah, lebih ramai orang akan mati. Tapi sekarang kita lihat dengan jelasnya zaman PH tidak ada lagi. Ya, kita rasa bersyukur tak ada kematian kerana COVID-19. Tapi sekarang dah lebih 5,000 orang nyawa manusia. Ibu bapa orang, suami isteri orang, anak orang, cucu orang, datuk nenek orang. Kawan kita semua di keliling kita, ada kawan saya yang telah menjadi mangsa COVID-19. Dan soalan-soalan ini semua tak boleh tanya. Apakah strategi yang seterusnya? Perdana Menteri telah membentangkan pelan pemulihan negara. Dia sebenarnya saya katalah, mungkin terkasak sikitlah. Saya kata ini sebenarnya pengumuman cuaca. Dia tak mengumumkan pelan tindakan, tiada tindakan, tiada strategi, hanya mengumumkan kalau sampai 2,000 boleh buka apa, kalau sampai 4,000 boleh buat apa, itu saja. Tapi bagaimana kita nak mencapai angka-angka itu? Tidak ada strategi, tidak ada tindakan. Dan benda ini nak tanya kat mana? Tanya kat social media kena tangkap. Parlimen tak dibuka. Jadi itulah pentingnya parlimen. Bukan saja kita nak bincang pasal COVID,
kita nak bincang tentang perniagaan. Sudah 100,000 buah PKS, SME, perusahaan kecil sederhana, orang Malaysia, perniagaan orang Malaysia dah melingkup, dah tutup kedai. Bagaimana kita nak menjawab soalan ini? Rakyat kita, kawasan kita dah duk tanya kita, apa yang akan terjadi kepada kami semua? Perniagaan kami, kedai runcit kami, penjajah. Jadi soalan-soalan ini tidak terjawab sebab parlimen tak buka. Jadi itulah pentingnya parlimen untuk saya lah, Saudara Sam. Baik, terima kasih di atas jawapan yang begitu mantap daripada Yang Berhormat. Harap-harap kita boleh meneruskan wacana ini di parlimen, tidak melalui di parlimen Facebook ataupun social media platform yang lain. Baik, Datuk Aflin, ya, kita lihat sentimen ataupun gerakan, saya boleh sebut sebagai gerakan rakyat berkait tentang bendera putih ini. Ianya bukan sekadar rakyat biasa, tetapi ia juga mendapat dukungan daripada rakan-rakan artis kita. Ya. Saya sempat baca tadi antara yang meletakkan posting-posting mereka di dalam social media platform mereka, antaranya Farah Fauzana, Sharifah Amani, Hanis Suraya dan sebagainya. Dan nampaknya dari segi ini sambutan daripada pelbagai pihak tentang bendera putih ini begitu serius. Namun ada di kalangan pimpinan-pimpinan negeri, misalnya kita baca Menteri Besar Kedah, baru-baru ini membuat kenyataan yang pada saya amat tidak bertanggungjawab dan hilang rasa kepedulian terhadap rakyat yang telah pun menunjukkan isyarat yang jelas, ya, bahawa mereka sudah hilang harapan, mereka sudah putus asa dan meminta supaya bantuan diberikan dengan segera. Saya ingin tanya kepada Datuk, ya. Datuk, saya difahamkan punya yayasan. Mungkin ini dijadikan sebagai satu platform untuk terus membantu rakyat, kerana saya ingat saya sewaktu mula-mula Datuk mengumumkan bersama-sama dengan keadilan ni, antara kata-kata yang saya masih ingat, Datuk menyatakan tindakan kerajaan hari ini membuatkan saya tidak ada pilihan. Silakan Datuk. Okey, Assalamualaikum semua. Okey, apa yang YB Sam cakap betul. Mula-mula sekali saya pun nak cakap yang YB Sam tadi dia punya reference semua artis-artis perempuan je. Ultimate pun ada buat. Dia macam Ultimate hari ni dia keluar, dia kata dia akan cari bendera putih dan kalau dia pergi sana tak perlu ambil gambar, tak apa, dia akan jangan ambil gambar dia pun tak akan ambil gambar orang tu dan dia akan buat saja kerja. Dan nampak, saya rasa hari ni adalah hari yang sangat besar. Hari ni pun kita orang keluar juga, dan dekat wakil-wakil Parti Keadilan tadi, AIC, Anwar Ibrahim Club, semua turun. Dan kita orang pun, yayasan pun turun pergi ke tempat-tempat macam akan PKPD esok. Yang maknanya hari ni diorang memang macam orang gila nak cari barang-barang semua, benda semua. So sekadar yang termampu kita semua, kita keluar dan kita cari barang-barang untuk berikan kepada mereka. Pendapat saya sebagai seorang NGO dan aktivis, tak ada masalah langsung dengan bendera putih ni. Pasal kenapa nak dipelekehkan usaha bendera putih? Mungkin ialah kalau saya akan, pasal saya adalah seorang penyelam dan juga faham tentang apa, kalau kesusahan kita bubuh SOS kan, tapi SOS tu pula nanti kita pacak kat luar, ingat kita nak minta sos. Jadi kalau yang tak faham, kepada yang faham, dia kena tahu yang bendera putih tu adalah simbolik yang orang tu dah tak ada jalan lain dah dan dia perlukan bantuan. Saya ada tertengok satu video semalam di mana ada sahabat kita yang menyatakan ialah berdoa tu memang kita berdoa kan, tetapi Allah SWT sendiri cakap doa dengan usaha. So usaha dia adalah kalau dah tak ada benda lagi dia orang boleh buat, itu bendera tu naik adalah usaha dia orang untuk bagi tahu. Dan setengah orang anggap benda tu mengaibkan. Pada saya, daripada kita nak minta dekat orang tu dengan mulut kita sendiri,
dan saya nampak dan perasan bila kita orang keluar as NGO, orang susah nak meminta pada kita. Dia nak cakap minta tolong tuan, susah. Dan bila dia boleh cakap minta tolong tu, maknanya dia betul-betul susah. So mungkin lebih kurang aib pada saya meletakkan bendera tu, pasal bendera tu terus satu signal yang orang ni perlukan bantuan. Kita dah tak perlu nak fikir dia ni buat apa, dah tak perlu nak judgement semua tak ada. Bendera tu nampak, bantu kan. Dan orang cakap ini boleh menimbulkan orang nak penipuan lah apa, kadang-kadang dia orang nak menipu lah apa. Pada saya senang je. Saya pergi haji hari tu dengan arwah mak saya jumpa mutawin ni cakap satu benda. Masa kita berjalan dekat Madinah, dekat apa semua, akan ada ramai orang minta sedekah, dia kata. Dekat dalam ramai-ramai orang minta sedekah ni ada yang bohong kan. Tapi dia kata itu bukan kerja you untuk decide siapa jahat, siapa tak jahat. You bagi je. Kalau you rasa tergerak untuk bagi, you bagi saja. Dan pemberian tu sendiri adalah dipandang oleh Allah SWT. The giving tu yang penting. Sama ada orang tu tipu ke apa ke, itu wallahualam, itu biar dia settle dengan Allah ke ataupun dengan Tuhan yang you all percaya. Pemberian tu yang penting. Pemberian tu menunjukkan kita sebagai rakyat Malaysia bersatu dan ambil cakna tentang sesama kita. So itu yang important. Pada saya, apa yang Menteri Besar cakap tentang Menteri Besar Kedah cakap tak sesuai, pada saya dia macam tak faham dan nak ikut satu cara je. Kan, mana cara ni tak boleh. Ya betul, Facebook ada. Ya betul, ada ada Instagram, ada semualah social media ada. So bila dia cakap bila letak bendera tu macam membantah atau kerajaan ataupun apa, you nak ambil macam mana itu terpulang kepada you. Intention dia sebenarnya adalah untuk meminta bantuan. Intention dia yang kita dok borak ni dekat social media adalah untuk meminta bantuan pada yang boleh membantu. Kan? Dia letak kat situ, dia tak cakap dia paksa kau bantu. Tak ada. Kau tak nak bagi, jangan bagi. Tapi akan ada orang yang akan lalu, dia nampak bendera putih. Mungkin aku bagi dia RM10 lah, aku ada RM10. Kan? Mungkin keluarga dalam tu tengah susah. Ingat tuan-tuan dan puan, ini hari-hari diorang. Nanti satu hari jadi hari kita, di mana kita nak kena pegang bendera putih tu macam mana? So sebab tu bila orang-orang yang ada cakap pasal bendera putih ni macam mana, saya macam korang ni turun ke tengok orang-orang kat bawah ni macam mana? Kan, itu yang membuat saya rasa sedikit terkesan bila saya dengar komen-komen daripada Menteri Besar Kedah tu. Kerana pada saya ialah, mungkin saya bukan bijak pandai cendekiawan politik. Saya adalah orang biasa yang kerja bawah NGO, tengok orang kat bawah. Saya dah merata, saya pergi, saya tengok, dan orang yang susah semua sama. Kita memang jaga dia punya aib. Kita memang jaga dia punya, ialah semua orang ada perasaan yang kita mesti jaga. Kan, masa kita menyantuni orang-orang susah, ada caranya. Menyantuni gelandangan, ada caranya. Kita bukan macam, nak ambil duit ni, campak ke dia. Ada hormat, ada apa, semua benda kita buat. Pasal kita kena faham SOP menyantuni orang susah. Kan? Dan bila orang susah kau cakap macam tu, aku tak tahu perasaan saya macam mana. So lihat hari ni berapa ramainya orang-orang keluar untuk membantu di kawasan-kawasan yang akan PKPD esok. Dan juga secara amnya ramai orang yang minta bantuan. Saya ada post video di Instagram saya tentang keluarga-keluarga yang meminta bantuan, yang duduk di Desa Rejang, yang duduk di PPRI Panas, di mana-mana, yang mereka semua dalam kesusahan, kena buang kerja apa benda semua. Jadi yalah, nak kira saya bantu seorang memang tak boleh. Itu sebab saya cakap tak kira apa parti pun, saya cakap kalau ada orang nak bantu, kita ambil saja bantuan dan berterima kasih pada siapa-siapa yang bantu. Tak kira kerajaan ke, bukan kerajaan ke, siapa-siapa. Tapi jangan buat statement-statement bodoh. Jangan buat statement yang menyatakan benda ni tak penting. Pada saya itu menunjukkan kebodohan anda sebenarnya. Itu dia.
Macam tu lah YB. Ya, satu luahan perasaan yang pada saya real ya, yang kita tahu bahawa ini bukan perkara yang main-main ya. Ada keluarga yang susah, yang betul-betul tiba-tiba hilang batu pencarian ya. Kita lihat ada keluarga yang tergolong dalam M40 misalnya, tetapi oleh kerana COVID ini berlaku kematian, bapanya meninggal, maknya masih di ICU. Jadi ini satu perkara yang pada saya tidak wajar kita perlekehkan. Semua usaha seperti yang Datuk Afrin sebutkan tadi, perlu kita maksimalkan, lipat gandakan usaha untuk membantu rakyat mereka yang betul-betul terhimpit di luar sana. Kita berhenti seketika bersama kita lihat video ini. Ya, betul laki-laki bagi putih itu sekarang ni kan kita susah kan dia datang bantu. Assalamualaikum. Salam. Siapa Okey. tu? Okey, saya Abang Din Abang Kuala. Din. Ya Allah. Saya ni salah seorang NGO yang menggerakkan bantuan makanan kepada golongan yang terkesan ni lah. Ada banyak kes, ada macam-macam kes lah. Kes yang kena buang kerja, kena berhenti kerja dan sebagainya. Pasal kes bendera ni, saya menyokong penuh lah program ni menyebabkan kami ni yang nak bagi bantuan makanan ni sampailah pada golongan-golongan yang memang memerlukan ni. Alhamdulillah. Ada satu kes tu yang saya pergi, anaknya dah terbaring. Tak makan 2 hari. Jadi saya memang dulu hati saya terus lari cari kedai makan. Saya beli makanan bungkus, bagi dia makan makanan segera cepat supaya dia boleh ada tenaga kan. Memang program ni sangat penting. Kena bagi tahu kat semua orang sebab ada yang ramai tak tahu, ada yang sebab data handphone habis, lepas tu call tak boleh sebab kredit habis semua. So memang orang terputus habis katakan ada bekalan makanan, terputus komunikasi juga. So saya mohon kepada semua jiran-jiran, tolong tengok jiran koma, tolong tengok ada yang tak makan, ada yang sakit, ada yang macam-macam kes. Lepas tu satu lagi saya nak minta tolong kalau benda ni boleh sampai, tolong kepada pihak polis, pihak-pihak yang berkenaan, tolong jangan saman orang-orang yang hantar makanan sebab ada seorang kawan saya kena saman pasal. Ni dia belah mana tu? Abang Din kena cerita. Saya nak menyampuk tadi pun tak boleh nak bertanya betul-betul. Dia kawasan mana tu? Kuala ke? Dekat Kuala Kangsar memang banyak kawasan pedalaman ni, ramai anak tak kerja apa semua. Lepas tu ada yang sakit dan macam-macam kes lah kan. Lepas tu orang memang terputus bekalan makanan. Lepas tu tak ada bantuan makanan sampai ke orang. Ada yang sampai berpuasa 2 hari 3 hari. Ya Allah. Allah Akbar. Kalau macam ni lah, kalau macam Abang Din dengan ada kawan-kawan Abang Din sekali kan, ialah mungkin ada perkumpulan. Kalau ada nak buat sama-sama nak membantu sama-sama dengan Abang Din, macam mana cara Mungkin dia? dia nak salurkan berhubung kewangan dengan tu, mungkin Abang Din boleh macam mana? salurkan di sana. Okey, untuk Kuala Kangsar, korang boleh pergi kat Facebook Kuala Kangsar Sempoi ataupun Kuala Kangsar di Hati ataupun Facebook Santuni Kuala. Di situ korang boleh luahkan apa-apa, ada masalah ke apa, boleh di situ kita orang ada admin yang akan check benda tu. Lepas tu kita akan bagi bantuan seberapa segera. Kalau contoh orang yang tak makan ke apa, malam tu tak makan, malam tu juga kami hantar makanan. Kami memang membantu. Jadi kalau macam kasih, Abang Din Abang sendiri Din, kan, Abang Din prefer kalau ada yang membantu tu dari segi kewangan, hantar duit ke ataupun Makanan ke macam mana? Atau apa saja? Semua jenis makanan, perubatan, apa saja. Wang Sebab tunai, kita pun kami pun ada NGO, satu ni Kuala ni ada nombor akaun dia semua. Lepas tu nanti kita akan letak poster kat situ, dan diorang akan check kepada situ siapa orang luar macam orang KL ke apa nak menyumbang, boleh tengok dekat satu ni Kuala punya page tu. Adalah dekat situ nombor. Dan satu lagi saya nak bagi tahu, terima kasih Suria Cinta, Suria FM, sebab korang terlalu cakna dengan rakyat. Korang betul di hati rakyat. Memang Semoga dia memudahkan urusan juga ya. terima kasih, memang Suria memang terbaik Habib. Thank you Abang Din. Terima kasih Abang Din. Suria, terima kasih. Hi, saya Stacy. Ya, begitu tadi luahan perasaan ya. Saya menerima video ini daripada salah seorang rakan di Facebook yang meminta secara khusus agar video ini dimainkan pada malam ini ya. Dan sebenarnya yang saya sebutkan tadi, perkara yang berkait dengan derita rakyat ini bukan satu perkara yang main-main. Rakyat berada dalam keadaan yang saya selalu popularkan papa dan sengsara. Dan ada sebahagian daripada mereka yang buntu untuk mencari jalan keluar dan akhirnya mengambil pendirian untuk membuat sesuatu yang di luar batas pemikiran kita, iaitu dengan
membunuh diri dan sebagainya. Dan kita lihat ya, kes yang dilaporkan oleh pihak polis, ada kenyataan rasmi yang dibuat daripada Januari hingga Mei 2021 ada 468 kes bunuh diri. Saya ingin tanya kepada Wabi Roziah. Beliau pernah dulu menjadi isu politik kepada Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah yang juga Menteri Wanita. Bagaimana Wabi melihat kerajaan menangani isu ini? Adakah di sana terdapat program-program khusus yang dilancarkan secara serius oleh Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga ini, ataupun mereka hanya membiarkan begitu saja? Dan bagaimana pula dengan wanita keadilan? Apakah dilakukan satu perancangan program yang berterusan untuk pastikan agar perkara ini dapat kita kendalikan, agar ramai lagi rakyat ada tempat, ada ruang untuk meluahkan perasaan mereka? Silakan Wabi. Okey, kalau kita nak bicara tentang perkara ni, ya, walaupun kita lihat benda ni memang ataupun isu-isu yang mutakhir ni, masalah bunuh diri dan sebagainya, kadang-kadang kita kena kembali balik tengok tentang kenapa ianya berlaku, ya, kenapa ianya berlaku. Kalau kita tengok statistik saja dah cukup menggerunkan, kan, macam apa yang YB sebut tadi, maknanya 468 sehingga Mei. Dan kalau saya boleh share statistik untuk Selangor, ya, Selangor kita punya kes adalah sebanyak 117 kes daripada 400 itu. Ya, setiap sehari kalau di Malaysia ada 4 orang bunuh diri. Setiap sehari di Selangor ada 2 orang bunuh diri. Ya, jadi persoalan yang kita nak sebut, bagaimana kita nak tangani? Okey, isu ataupun perkara asas yang saya suka bawa adalah kalau kita berdepan, ya, macam pengalaman saya sedikit membantu dengan Timbalan Perdana Menteri dulu, Datuk Seri Wan Azizah, bagaimana kementerian membicarakan tentang kemiskinan ini contohnya, ataupun mungkin Sam, saya juga pernah menjadi exco kebajikan dulu, ya. Pada contoh kalau kita ada satu perkara yang sampai sekarang lah saya kalau cakap ni rasa nak berangin aja sikit, kan. Contohnya masuk menang 2008 dulu, kita tanya kepada pegawai kerajaan apakah statistik kemiskinan contohnya di Selangor, kita kata. Jawapan dia apa? Mudah je dia jawab. Kita dah tak miskin dah YB. Ya? Sebab pada 2005 Selangor telah bebas kemiskinan. Dia kata begitu. Saya kata apa kayu ukurnya yang diberikan mengatakan kita ni bebas kemiskinan. Jadi yang disebut adalah dia kata bukan apa, dia kata sebab kita miskin itu adalah pendapatan, ni cerita 2008 ya, pendapatan 420 itu miskin. Tapi bila kita ukur 420 miskin, tetapi cleaner pun pada ketika itu gaji dia dah 700. Ya, apa yang tak kena tu kita tengok. Maknanya kita yang tak kenanya adalah ukuran itu tidak setimpal dengan, tak refleks kepada apa yang di bawah. Jadi di situ keberanian kita kepada itu untuk meletakkan, okey, kalau macam tu kita lonjakkan daripada RM420 adalah paras kemiskinan, kita letak 1,500. Hampir 1.5 juta rakyat Selangor sebenarnya jatuh dalam kategori tersebut. Apa yang kita perlu share, begitu juga di Kementerian Pembangunan Wanita pada tahun 2018, awal kemenangan kita. Ya, bila kita lihat sebenarnya apa yang ditunjuk di dalam statistik itu bukan saja kadang-kadang kalau ianya kita ragui, tetapi kadang-kadang kita rasa bagaimanakah cara nak menangani sesuatu perkara tersebut. Jadi kalau tanya saya lah bagaimana kita nak menangani, orang sekarang dah ramai bunuh diri, orang lapar, orang tak makan. Semalam dalam pukul 1 pagi, saya masih menguruskan ambulan untuk mengambil keluarga-keluarga yang dah 2-3 hari melepek, orang kata melepek ya. Sebab mereka ini pakai gelang warna merah ni. Maknanya positif COVID. 4 hari sepatutnya dijanjikan diambil oleh Kementerian Kesihatan, tetapi disebabkan tidak cukupnya kemudahan, tidak ada facilities yang dirancang dengan baik bagaimana untuk memastikan mereka yang sekeluarga ini dahlah tak makan, tak ada orang boleh ambil. Bila saya call ambulan, hospital terpaksa menjawab, ya Muhammad, kita tengah queue ni, ada 10 orang lagi dalam kawasan tengah menunggu. Okey, sedangkan keluarga tersebut, ahli keluarga tersebut kita call dah tak boleh nak bernafas dah. Ya, kita nak pergi takut sebab rumah tersebut keseluruhannya pakai, ataupun seorang aja yang pakai gelang biru, yang lain tu gelang merah.
bagaimana kita nak atasi masalah ni kan. Jadi apa yang saya nak Kak Uji nak share lah ya, dalam masalah ini survival rakyat ini mesti kita bincang dalam 4 ataupun dalam 3 lah kita kata ya, 3 perkara penting. Bagaimana kita nak adapt dengan suasana yang ada ni ya, kena cepat, tak boleh lambat-lambat ya, kena cepat. Dia tak boleh tunggulah, ikut cara barulah, kena begini ataupun cara yang biasalah, tak boleh. Ya, kita kena react cepat, pantas. Kadang-kala kepantasan itu boleh menyebabkan kita menyelamatkan banyak nyawa-nyawa dan mereka di bawah tersebut. Mungkin saya rasa saya memang respect lah yang orang kata bendera putih itu. Ya, bendera putih itu. Kenapa saya sokong sangat bendera putih ini? Ya, kerana itu yang paling cepat. Katalah jiran keluar rumah, tiba-tiba dia nampak bendera putih. Paling tidak apa YB Sam dia akan buat rakan-rakan? Dia akan tanya terus khabar. Dia akan terus bagi sementara nak menunggu mereka yang sepatutnya turun ataupun pihak-pihak yang ada kemampuan lebih untuk bagi. Kan? Tetapi katalah orang tu dah sakit, dah tak terlantar, lepas tu kita harap dia juga yang buat segalanya, maka ianya tidak boleh. Jadi kita kena adapt. Maksud saya kita kesesuaiannya, kita mesti laju dan lihat apakah sebenarnya kaedah yang paling terbaik pada ketika ini. Jangan tengok yang lepas tu keadaannya mungkin masa itu kita tidak memerlukan tindakan yang begitu pantas. Tapi sekarang ni, ya, kita orang dah kalau kata tadi dah apa-apa dah, kan? Tapi sebenarnya persoalan besarnya adalah kita perlu meletakkan kita ni maksud saya pemimpin lah, ya, pemimpin khasnya kerajaan. Sebab kita tadi survival ini melibatkan 3 perkara. Adaptasi sama ada rakyat ataupun orang sekeliling kan tentang keadaan begini. Macam orang kata adaptasi tentang norma baru, tentang cara kerja budaya baru, tentang cepatnya kita nak bertindak dan sebagainya. Yang kedua adalah peranan kerajaan dan ketiga baru peranan masyarakat. Jadi adaptasi kerajaan kena survivekan benda tu, ada survival untuk bagaimana kita nak pastikan peranan kerajaan itu diolah dengan baik. Saya sebut bila pemimpin tidak ada rasa ataupun tidak pernah merasa kepayahan itu, mereka tidak mungkin dapat membuat sesuatu yang lebih baik. Kalau dah tak pandai, tanya. Ya? Kalau dah tak tahu, cuba tanya orang ataupun ambil tahu. Ya, itu persoalan asasnya. Jadi bila saya di dalam kementerian hari itu, kita melihat tentang sudut pandang ataupun kayu ukur yang kita gunakan di dalam membuat beberapa polisi itu kadang-kadang jauh berbeza dengan apa pendekatan yang perlu kita sebagai seorang pemimpin itu laksanakan. Itu pertama. Yang keduanya, apa yang wanita keadilan buat sekarang ini? Sebenarnya Hari Wanita Sedunia yang lepas pada 8 Mac lagi, ya, Yang Muhammad Fuzal Saleh dan rakan-rakan pimpinan Pusat Wanita Malaysia telah pun memikirkan tentang kita challenge, ya, kita telah pun memulakan satu kempen jaga tepi kain orang. Ya, bukan kita nak kata jaga tepi kain orang dalam konteks yang mungkin sensitif, tetapi isunya maknanya kita ambil tahu. Ya, peribahasa jangan jaga tepi kain orang itu patut kita perbetulkan, maknanya kalau dalam konteks orang sampai nak bunuh diri, ya, kita perlu cepat mengambil tindakan dan ambil tahu apa yang berlaku di sekeliling. Jadi apa yang saya nak sebut tadi, kena ada rasa, kena tahu. Kalau mereka ni orang yang duduk dah biasa kaya ni, kan, dia buat main aja kadang-kadang masalah-masalah rakyat ni, kan, sampai boleh berjenaka lagi dengan masalah-masalah rakyat. Sedangkan orang di sana itu memang sasah, ya, telah dalam keadaan yang terdesak dan sebagainya. Macam saya punya kes malam tu di kawasan saya, kan, sampai kita call ambulans pun tak dapat. Anak dia dah 2 hari tak dapat makan dengan baik sebab tak ada siapa yang tahu. Saya tahu tak YB Sam, saya dapat maklumat ini adalah daripada jiran yang call saya menangis. Yang Muhammad, saya minta tolonglah, tolonglah tengok jiran saya ni. Saya rasa mereka ni, saya takut nanti satu rumah meninggal ni, dia kata. Nah, jadi itu satu. Yang keduanya kita tengok bagaimana isu yang lebih mendasar, iaitu survival dalam kita menangani masalah pandemik ni. Macam wanita keadilan, kita kata kita membuat apa keadaan yang paling mendesak. Kita perlu bekerjasama dengan semua pihak, ya, yang ada keupayaan untuk melaksanakannya. Dan kita engage
kita buat engagement dengan semua, tak kira lah daripada NGO mana ke apa ke, dia ada keupayaan, kita alu-alukan. Salah masalah sekarang ni yang besarnya adalah informasi, ya, informasi di mana untuk mendapatkan bantuan, ya, ataupun tolong. Kalau contohnya orang sekarang stres, ya Muhammad, ya, stres, dia perlu bantuan psikososial, ya, bantuan panggilan saja. Kadang dia nak tanya je, dia nak ada orang yang dia boleh refer. Tetapi kita tengok kementerian tidak menjadikan itu keutamaan, kan? Bagaimana kita nak sebenarnya mewujudkan paling banyak helpline ini, ya, sama ada helpline ini, janganlah fikir helpline yang rasmi je. Kita boleh mungkin, ya, memanggil rakan-rakan kita yang mempunyai orang kata latar belakang dalam konteks untuk menangani, mungkin pakar psikologi, ada berbagai lagi, kan, ataupun mereka yang dalam legal aids dan sebagainya, boleh memberikan hikmat nasihat yang boleh, ataupun mereka yang dalam bidang kaunseling yang boleh memberikan sedikit, orang kata pampered ataupun rasa selesa untuk mereka ada jalan keluar pada masalah ini. Jadi apa yang saya nak sebut ini, rangkumannya adalah tidak semestinya sekarang ini kita hanya melihat sudut materialnya saja. Ya, kita melihat menangani emosi rakyat juga adalah sesuatu yang perlu diberi perhatian. Sebab tu kalau saya tengok di dalam masa kalau ikut Datuk Seri Azizah dulu, semasa beliau menjadi menteri, beliau wujudkan kalian kata kawan, ya, kawan maknanya kawan kita. Kita rasa orang ni kawan kita. Bagaimana kita nak mendapatkan hikmat nasihat dengan baik. Talian kasih itu kita manfaatkan. Ya, kita pertingkatkan lagi kapasiti bagaimana ianya boleh berfungsi. Tidak dengan 1-2 kaunselor saja, sepatutnya lebih ramai kaunselor yang ada. Jadi wanita keadilan sebenarnya risau. Ya, wanita keadilan sebenarnya risau. Khususnya saya nasib baik sikit sebab kami ni kerajaan di peringkat negeri Selangor, kita gerakkan semua, ya, resources yang ada, tetapi kami risau non di sana, mungkin di luar bandar, ya, di hulu-hulu mana yang kita tahu, kita bimbang, kadang-kadang takut benda-benda ini kita tidak dapat tangani dengan baik. Dan kalau kita baca angka kematian tadi tu, kalau saya share suku tahun sekarang ini saja adalah 366, ya, kalau kita kali, ini suku tahun tu, kalau katalah trend yang sama kekal, ya, kekal, maksudnya kita kali 4, maknanya kemungkinan besar penghujung tahun ini kes bunuh diri sebanyak 1464. Jadi talian psikososial penting, ya, wujudkan bukan saja bantuan-bantuan makanan, ya, ataupun bantuan-bantuan perkhidmatan yang perlu, tetapi saya rasa menangani emosi juga satu perkara yang paling mendasar yang kita nampak itulah sedikit kegagalan kerajaan persekutuan khususnya atau Kementerian Wanita untuk menyediakan, ya, perkhidmatan yang begini. Jadi saya harap sangat kita bincangkan isu ni, jangan hanya dari satu angle, kita ambil angle keseluruhnya. Jadi bagaimana tangani, itulah pandangan saya. Survival pandemik ini jangan kita lihat semata-mata mereka yang terkena saja. Ianya mengambil kira 3 peranan yang besar bagaimana kerajaan, masyarakat nak adapt dengan isu ni. Perkemaskan kerja, urus dengan baik, cepatkan kita punya tindakan dan akhirnya kita imbangkan masalah material dan juga emosi supaya rakyat ini dapat kita bela sebaik mungkin, insyaAllah. Ya, jadi itu pandangan saya lah, apa yang boleh saya kongsikan tentang isu yang dibangkitkan. Terima kasih Wabi di atas penjelasan yang saya fikir cukup komprehensif dan menyeluruh. Kita nak tengok pula bagaimana kerajaan negeri Pulau Pinang. Ya. Silakan Wabi Steven. Dari segi pendekatan kerajaan menangani COVID dan tentunya dalam masalah kesihatan mental, kemurungan, terutama di kalangan generasi muda, Wabi. Silakan. Ya, Saudara Sam, di Pulau Pinang, kerajaan negeri memang dari tahun lepas telah menyediakan, contohnya kita menyediakan kotak-kotak makanan, bantuan makanan dan juga kita telah bekerjasama dengan NGO, terutamanya NGO yang berkaitan dengan orang kata NGO hak wanita. Sebab kita lihat bahawa dalam keadaan PKP NGO lockdown ini, isu-isu keluarga, rumah tangga, kes-kes rumah tangga semakin meningkat. Jadi kita bekerjasama dengan NGO wanita ini, kita bagi mereka peruntukan, kerajaan negeri bagi peruntukan untuk menyediakan perkhidmatan kaunseling, menyediakan perkhidmatan nasihat dan panduan kepada
suami isteri dan juga kepada wanita-wanita yang mungkin menjadi mangsa keganasan rumah tangga. Itu antara orang kata inisiatif daripada kerajaan negeri. Selain itu, baru-baru ini kerajaan negeri juga telah mengumumkan antara lain peruntukan bantuan kempen bendera putih. Baru diumumkan saya rasa semalam ke 2 hari lepas oleh Yang Amat Berhormat Saudara Ketua Menteri. Setiap wakil rakyat di Pulau Pinang diberi peruntukan RM20,000 untuk sebagai peruntukan kecemasan darurat. Ya, kalau ada kes tak payah tunggulah, tak payah nak tunggu buat aplikasi permohonan JKM dan sebagainya, kita terus turun padang. Ya, ini RM20,000 ini termasuklah daripada tahun lepas sampai sekarang sudah lebih 150 juta peruntukan pakej ransangan ekonomi dan juga pakej bantuan rakyat yang telah disediakan oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Satu perkara mungkin saya nak simpan sikit daripada soalan tadi ialah yang menariknya tadi ada saudara Dato' Aflin ada kata bahawa bendera putih ni mungkin ada, of course beliau menyokong kempen bendera putih dan saya juga menyokonglah kempen bendera putih, bukan kerana kita nak menggalakkan rakyat letak bendera putih, ya, tetapi untuk saya rakyat yang terdesak, orang yang susah, mereka akan menggunakan pelbagai cara untuk kontak kita, ya, Saudara Sam. Dia akan WhatsApp, ada yang SMS, ada yang call, ada yang letak kat Facebook, ada yang inbox kita Messenger. Dan sekarang dalam keadaan yang terdesak ini, ya, rakyat ada setengah segolongan rakyat yang merasakan bendera putih lah cara mereka untuk menghubungi sama ada wakil rakyat ataupun menghubungi mendapatkan bantuan. Jadi saya terima ya. Kadang-kadang ada orang kata bendera putih di kawasan you means you gagal. Tak apalah, saya terima, mungkin kita terlepas pandang mana-mana, tetapi kalau rakyat nak gunakan bendera putih, kita terima. Ini cara mereka untuk mendapatkan bantuan sebab dalam keadaan PKP buka, lockdown, PKP buka, darurat ini, semua orang dah terjejas. Ya, daripada orang yang dulunya kira okey ada kerja M40, sekarang jadi B40 atau lebih teruk lagi jadi miskin tegar. Ada kes-kes di mana dulu mereka bekerja contohnya di sektor perkhidmatan, sektor perhotelan. Dulu ada kerja, ada gaji. Tapi sekarang dah hampir setahun tak ada gaji. Boleh bayangkan daripada dulu ada kereta, ada rumah, sekarang telah jadi apa? Sewa rumah ataupun loan, pinjaman rumah, pinjaman kereta, perbelanjaan harian, anak-anak nak beli laptop, nak beli tablet lagi. Kalau duduk rumah, bil elektrik naik. Jadi keadaan ini tak ada gaji, hutang bertambah, menjadikan rakyat yang dulunya bukan orang susah, sekarang jadi susah. Jadi mereka gunakan bendera putih untuk mencapai, untuk menghubungi wakil rakyat ke, NGO ke, jiran ke. Jadi kita terima. Dan semua ini sebenarnya, saya haraplah pihak kerajaan bersangkaan baik. Saya nampak ada parti-parti kerajaan, parti PAS yang seakan-akan memperlekeh, menghina kempen bendera putih ini. Kita tak orang kata, kita juga tak mau tengok Malaysia dipenuhi dengan bendera putih. Sebab bendera putih maksudnya rakyat dah terdesak. Tapi hakikatnya rakyat sudah terdesak. Jadi untuk kita yang menjadi wakil rakyat, sama ada di belah pembangkang ataupun kerajaan, kita kena bersangkaan baik, kita kena menerima dengan hati terbuka bahawa dasar pengurusan ekonomi dan COVID sudah gagal dan rakyat terdesak, rakyat nak menggunakan cara ini untuk minta tolong, jadi kita tolonglah. Ya. Mungkin satu maklumat yang menarik ialah ada orang kata bendera putih ini maksudnya surrender. Maksudnya surrender. Itu konsep, memang ada konsep bendera putih maksudnya surrender. Ya, terutamanya di negara-negara barat. Tapi menariknya, saya ni suka tengok juga karya-karya sastra Melayu. Baik, Babi Sam. Halo? Masih online lagi ya?
Online YB, okey. Masih online lagi, okey. Tadi macam terputus. Dalam masyarakat kita, warna putih itu tak semestinya maksudnya menyerah kalah. Warna putih itu tak semestinya surrender. Kan? Kalau mengikut Sulalatus Salatin ataupun sejarah Melayu, kalau pemakaian payung putih maksudnya raja. Payung kuning anak raja. Payung putih raja. Dan saya 2 hari lepas saya cari satu orang kata ungkapan dari Riau. Ya, dia kata apa? Ungkapan dari Riau ni bunyinya macam ini. Kuning tanda daulat raja, hijau tanda tuah datuk, biru tanda kuat panglima, merah bagai darah di tubuh yang tidak berbilang bangsa. Putih pula tanda jalan, saya ingat jalan terus, tapi dia kata putih tanda jalan lurus. Tanda alim berkitabullah, tanda bersih luar dan dalam. Jadi putih ini tak semestinya surrender, bukan bermaksud dia pasrah. Bendera Malaysia, warna putih maksudnya apa? Kesucian, ketulusan. Jadi dalam keadaan ini, saya rasa kita terima. Kita terima cara rakyat sekarang dia pilih. Ini kempen rakyat. Ya, kita terima cara rakyat nak menghubungi, nak menyeru, nak memanggil, ya, meraih bantuan dalam keadaan terdesak, dia nak guna bendera putih. Jadi kita terima. Itu. Baik, terima kasih Wabi yang mengungkapkan Sulalatus Salatin. Sebenarnya dalam hal ini bukan sekadar rakyat, raja-raja pun dah buat penegasan, Wabi, melalui kenyataan-kenyataan yang tegas, ya. Jadi sudah tentu ianya dilihat sama ada di peringkat akar umbi sampailah ke peringkat atas, ya. Dan ini tentunya menjadikan kita lebih committed untuk memberikan tekanan kepada kerajaan hari ini agar perkara ini dipandang dengan begitu serius dan tidak boleh dikesampingkan ataupun diperlecehkan begitu saja. Baik Datuk, akhirnya sebelum kita tamat ini kerana masa pun begitu mencemburui, namun saya ingin beritahu sedikit pada Datuk latar belakang sikit, ya. Kalau mengikut satu firma antarabangsa Ipsos yang membuat kajian tentang kesan pandemik terhadap pekerjaan ini, ya. Kita lihat Malaysia ini lebih tinggi dari segi kesan dia terhadap kesan pandemik ini terhadap pekerjaan berbanding di peringkat dunia yang lain. Misalnya gelisah terhadap situasi pekerjaan. Malaysia itu mencatatkan 74% berbanding global atau purata global 56%. Tekanan akibat perubahan rutin bekerja itu mencecah 67% berbanding dunia 55%, dan tekanan akibat keluarga 58% berbanding dengan di peringkat dunia ini 45%. Bermakna Malaysia ini berada dalam keadaan yang begitu serius dalam hal kita mengkaji kesan pandemik itu terhadap sektor pekerjaan dan tekanan yang diberikan terutamanya kepada keluarga. Dan saya yakin sebagai tokoh yang lama di dalam seni, saya percaya golongan karyawan, golongan seniman juga pastinya akan berhadapan dengan situasi seperti ini. Jadi apakah saranan dan penegasan Datuk dalam hal ini yang tentunya segmen seniman dan karyawan ini juga penting dalam kita menjadikan Malaysia ini sebuah negara maju. Okey, YB, oleh kerana Malaysia ni dia adalah negara yang hebat, ya, kerana kita ada middle class income atau middle income yang sangat tinggi. Itu yang menjana ekonomi kita supaya ianya menjadi hebat satu ketika dulu. Kerana banyak negara lain walaupun besar, kaya, miskin, tengah tak ada. So kebanyakan kita yang menjana dan membeli adalah daripada golongan middle income. So middle income ni yang sangat terkesan disebabkan oleh pandemik sekarang ni. So bila kita cakap pasal Selangor, dan saya sekali lagi saya tabik kepada Selangor tentang apa yang mereka lakukan dengan dana yang diagihkan untuk bantuan pandemik ni, apa benda semua, dan
apa yang langkah-langkah yang diambil oleh Selangor sendiri untuk membantu semua sektor ialah walaupun mereka hanya Selangor iaitu satu negeri je dalam Malaysia ni, mereka cuba menunjukkan jalan untuk mara ke hadapan. Selangor merupakan penjana ekonomi yang terbesar di Malaysia, kita semua tahu. Jadi orang-orang ramai berkerumun ke Selangor untuk bekerja dan yang banyak terkesan adalah mereka ni kerana bila kerja tak ada, yang ramai-ramai duduk dekat Selangor ni, ini yang sebabnya pada saya keadaan tu menjadi tidak seimbang. Dan kembali kepada poin tadi, di mana kita sebagai artis ataupun orang-orang karyawan dalam bidang seni ni, kita orang pula adalah makan gaji ke gaji. Okay? Kita gaji ke gaji, maknanya ada satu projek, kita akan buat satu projek ni. Ni bagi penerbit. Ya? Dan bila masalah, contohnya kita tak boleh bekerja, masalahnya adalah semua yang kita bantu dalam industri ni tak boleh bekerja juga. Jadi ia macam spillover effect kepada semua-semua yang menjadi kru, menjadi pembantu, apa saja, semuanya akan terjejas. Dan ini menyebabkan banyak orang terpaksa cuba cari jalan lain. Tapi kalau jalan semua dah tertutup, jalan sini tak boleh, jalan sini tak boleh, takkanlah kita akan dipenuhi oleh masyarakat yang untuk bekerja semua jadi Grab driver, semua jadi Lalamove driver. Pasal itu saja yang sekarang ni boleh bekerja. Kan? So, masalah sekarang ni adalah sangat-sangat genting kerana golongan yang menjana ekonomi Malaysia ni sekarang sudah terkesan, yang the middle income ni, middle class income. So jadi apabila benda ni berlaku, keparahan dia adalah selepas ni juga. Kalau kita tak jaga the middle income ni, keparahan dia adalah lepas nak katalah pandemik ni kita semua dah vaksin, nak membangunkan kembali middle income ni akan menjadi satu kesusahan. Di mana kuasa pembelian dah tak ada, apa semua dah tak ada. Kerana pada ketika ni kita tak menjaga. Dan cara penjagaan dia pada saya mudah, iaitu vaksin. Kalau vaksin ni semua telah dilakukan dengan cepat. Cepat-cepat vaksinkan semua orang. Tak kira orang-orang Malaysia, orang bekerja di Malaysia, orang yang bekerja di Malaysia tak ada permit. Vaksin, selagi dia ada dekat Malaysia ni, kau vaksin dia. Dan itu akan menyebabkan kita akan kembali cepat kepada saya rasa norma lama dah takkan wujud lagi, tapi norma baru yang lebih normalish, dia orang kata adalah nampak macam normal tapi adalah SOP tertentu. Jadi untuk penjagaan itu kita kena make sure yang tak tahulah nasi dah menjadi bubur ke apa kan keadaan dia, kerana saya rasa dah terlalu ramai yang terkesan. Orang-orang yang dahulunya pekerja-pekerja, contohnya lah pekerja-pekerja hotel, banyak dah diberhentikan. Hotel pun tutup. Kita pun dengar cerita hotel Istana, hotel 5 bintang yang dahulunya sangat gah pun dah boleh tutup. YB, saya dulu masuk ke zon perang di Gaza, dan juga kita pernah masuk ke Syria. Di sana, saya ada satu cerita, nak cerita kalau ada masa lah. Ceritanya adalah, masa kita tengah beri bantuan, kita bagi makanan kepada kanak-kanak. Tapi, lepas habis makanan, tinggal kotak. Kotak saja. So, ada seorang ni minta, boleh tak kita ambil kotak ni? Saya cakap, kenapa kau nak kotak ni? Kan? Kita bagilah, ingat dia nak buat apa ke, nak simpan barang ke apa. Dan bila ditanya, kotak ni dia buat apa? Kotak ni dia ambil untuk direbus bila makanan dah tak ada. So dia rebus kotak tu dan dia dengan anak-anak makan kotak. Okey. Saya rasa Allahu Akbar. Syukurnya aku duduk di Malaysia, yang di Malaysia ni ada serba macam-macam. Dan serba tu. Dan serba ada. Kita ada orang-orang yang boleh membantu each other. Tapi tak sangka diri saya yang pada satu ketika kita akan sampai ke tahap di mana orang kita pun tak ada makanan. Tak pernah saya terlintas pun. Pasal inilah apa yang berlaku. Mungkin orang kata, oh ini dramatik sangat. Pasal, yelah takkanlah orang kita nak makan kotak.
Tapi Allah SWT dah tunjukkan yang tempat tu dah berlaku dah benda tu. Dan orang-orang di sana, dalam kesengsaraan, dalam kesusahan, dia orang keluar satu tanda je. Dia orang akan tunjuk saya benda ni. Benda ni adalah pada dia orang kemenangan. So pada saya dalam dia punya kesusahan semua, dia tunjuk saya ni, iaitu kemenangan. Dia orang akan mencapai kemenangan. So bukan orang tu tak susah, bukan orang tu tak depresi, bukan orang tu tak stres, tapi mungkin kekuatan dia. Kita tahu yang dan orang Islam percaya yang Allah SWT takkan menguji orang tu kalau dia tahu orang tu tak mampu. Jadi bila saya terfikir benda tu, saya ingat, mampu ke orang-orang Malaysia ni melalui keadaan yang macam ni. Bila saya dengar yang kes bunuh diri ni ramainya terdiri daripada orang Islam juga. Saya rasa macam, ini satu benda yang sangat berat ni. Pasal kita sebagai orang Islam tahu bunuh diri ni benda yang tak betul-betul tak bagus dan cuba dielakkan. Apa hal pun kita elakkan benda ni. Kan? Jadi bagaimana orang yang dalam keadaan mental yang tidak berapa sihat kerana kemurungan, kerana susah, kerana stres, kerana kerja tak ada, macam mana nak bagi anak makan, macam mana nak bagi tu, dia orang boleh keluarkan diri daripada tempat tu jika tidak ada benda yang boleh membantu mereka. Contoh saya bagi moratorium ni pula. Saya dengar ada banyak orang cerita pasal moratorium. Moratorium pula katanya akan menambahkan tahun kita meminjam. Walaupun dia beri moratorium, tapi tahun kita minjam akan menjadi lebih. So saya berfikir kenapa tidak? Ini mungkin satu benda yang berat yang mungkin yang cerdik-cerdik pandai kat dalam sini boleh memikirkan dan bawa ke tengah dan memikirkan kenapa yang tak boleh. Tetapi mungkin tiba masanya untuk membantu the middle income ni, kita memikirkan tentang debt forgiveness. Debt forgiveness ni adalah sesuatu yang berlaku di mana keadaan sangat teruk yang bukan kita minta keadaan ni nak berlaku. Orang-orang Malaysia, semua orang nak bekerja, semua orang mampu bekerja, semua orang nak mencari rezeki untuk anak-anak. Tapi bila keadaan yang tidak diminta berlaku, apa kata kita fikirkan, bagi kerajaan yang ada ni lah, yang dia fikirkan, apa kata kita buat debt forgiveness. Maknanya untuk ketika susah ni, kita bahasa Melayu dia pengampunan hutang. Maknanya kita ampunkan dulu hutang-hutang dia orang ni. Kan, maknanya because this is unprecedented times. Ini adalah masa yang belum pernah dalam seumur hidup kita lalui. Jadi kenapa tidak boleh buat benda yang tidak pernah dibuat orang juga dan tidak pernah untuk berjumpa kepada bank-bank kata rakyat Malaysia tengah susah. Kita buat pengampunan hutang bagi mereka. Walaupun hanya untuk berapa, untuk ketika yang diorang dalam kesusahan ni. Kan, bagi setahun ke apa ke. Dan lepas tu kau sambung balik kan. Tapi jangan tambah-tambah lagi beban dia orang. So itu pandangan saya yang menyebabkan saya rasa kalau kita tak fikirkan juga tentang apa akan berlaku selepas ni, kita tengah bincang pasal white flag tentang bendera putih. So bendera putih ni ada keadaan yang sedang berlaku sekarang. Tapi bendera putih akan menjadi lagi besar bila kita lepas ni nak cuba menjana ekonomi jika kita tak jaga benda sekarang lagi. Pasal penjanaan ekonomi tu akan membuat kita ke arah pemulihan ekonomi negara. Dan ekonomi negara akan menjadi satu benda yang masalah yang besar jika kita dah kehilangan tenaga kerja, kita kehilangan bisnes yang banyak tutup oleh kerana apa yang berlaku sekarang. Dan itulah solusi untuk benda tu bagi saya, yang saya rasa sangat penting. Saya bercakap as commoner, orang biasa je. Pasal saya ada bisnes, saya ada apa. Jadi benda ni sangat penting. Kalaulah orang tak boleh nak bertahan, itu masalah dia. Adakah kita ni sanggup ataupun boleh bertahan? Kerana kita diuji keras ni oleh Allah SWT bagi orang Islam. Kita diuji keras. Mampu tak kita? Ada mampu, ada yang tak mampu. Jadi kepada yang tak mampu tu, tolong bagi satu solusi yang baik untuk mereka. Bagi mereka ketenangan sikit. Kan, cakap kat mereka, okey, kita dah borak dengan bank untuk time ni yang kau semua tak boleh kerja, kau punya hutang-hutang ni tak apa, tak kira. Kan?
you tahu dia punya keceriaan akan macam mana. Dia orang macam, aku tak payah fikir rumah aku kena tarik, aku tak payah fikir kereta aku akan kena tarik, aku tak payah fikir yang apa-apa hutang yang aku kena bayar, katalah anak sekolah apa benda semua ni. Tak tu. Itu satu benda yang saya rasa sangat besar. Tapi itu perlukan kerajaan yang berani, yang memilih untuk melakukan satu benda yang besar. So, YB, itu saja input saya. Saya rasa saya boleh bagi pada hari ini dan harapnya menjawab soalan YB. Ya, terima kasih Datuk. Pandangan yang pada saya perlu kepada suatu penelitian yang disebut tadi debt forgiveness, ya. Kita tahu bahawa bank-bank semua mendapat keuntungan yang cukup tinggi. Betul. Sewajarnya kita mengemuka dan membincangkan idea ini, dan insyaAllah kita akan bahaskan nanti dalam program-program yang seterusnya. Dan saya ingin Parlimen. Dekat dalam parlimen. Buka parlimen sekarang. Yes, setuju. Saya ingin tutup begini ya, bersabit tentang isu ekonomi ini sedikit sebelum kita tamatkan siaran ini. Saya ingin ingatkan bahawa baru-baru ini Ketua Perbankan Datuk Seri Anwar telah pun membuat satu pembentangan yang cukup jelas ya, tentang bantuan RM1,500 ini. Yang mana beliau menyatakan bahawa bantuan ini harus diberikan kepada kumpulan yang beliau panggil sebagai B60 ya. Kerana biasanya kita ada B40, tetapi akibat daripada PKP ini 80% daripada M40 itu telah pun menjadi B40, maka sudah pasti ianya akan dibesarkan menjadi B60. Dan apa yang digagaskan oleh ataupun yang dibentangkan oleh Datuk Seri Anwar sebagai mantan Menteri Kewangan, mantan Timbalan Perdana Menteri dahulu, beliau menyatakan kita mesti ada keberanian dan keupayaan untuk memberikan bantuan RM1,500 sebulan kepada B60 ini selagi mana PKP dan juga sekatan dilakukan. Jadi saya percaya ini merupakan satu perkara yang insya-Allah akan kita bahaskan nanti dalam program-program yang seterusnya, kerana kita ingin mencari jalan penyelesaian. Perbahasan kita, perbincangan kita bukan sekadar omongan kosong dan retorika politik. Yang kita ingin bahaskan ialah isu rakyat, nama pun pentas rakyat, dan sudut keadilan berjanji untuk menjadi champion, untuk menjadi pemenang dalam kita menjuarai isu-isu yang tentunya dekat dengan. Saya ingin tutup dengan menyatakan bahawa kepada rakan-rakan di luar sana, terutamanya kepada rakan-rakan kita yang beragama Islam, satu pesan di dalam surah Yusuf di mana Allah SWT menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tai'asu min rauhillah, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Sehingga kita bertemu lagi di lain program. Terima kasih kepada semua ahli panel yang cukup bertenaga dan juga pelayar-pelayar kita yang masih setia bersama-sama, dan terima kasih juga di atas komen-komen yang diberikan soalan. Saya minta maaf kerana tidak sempat untuk memberikan peluang bertanyakan kepada ahli panel kerana mereka semua membahaskan isu ini dengan begitu padat. Saya tutup dengan satu gambar yang dikeluarkan di dalam secara langsung sekarang. Jangan sebar video gambar mangsa bunuh diri, ya. Sama-sama kita hormati mereka. Saudara-saudara, saudara-saudari, sampai kita bertemu lagi di lain program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam.